الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. Pada suatu hari kamu akan melihat orang yang beriman lelaki dan orang yang beriman perempuan, betapa cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untuk kamu, iaitu syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Demikian itulah kemenangan yang agung. Tuan-tuan imam, pimpinan surau, muslimin, para jemaah, hafizakumullah. Alhamdulillah pertama-tamanya dan memang pun selama-lamanya tetap juga kita akan terus menyatakan rasa syukur kita. Rasa terima kasih kita yang tak terhingga kepada Allah Ta'ala, Tuhan kita semua. Paling tidak sampai ke hari ini kita masih lagi di dunia, belum lagi masuk alam akhirat. Allah Ta'ala masih lagi berikan kita peluang, berikan kita ruang yang luas, bukan sekadar untuk kita menikmati kehebatan yang ada di dunia Allah Ta'ala ini, bahkan Allah Ta'ala sengaja berikan kita peluang dan ruang untuk kita tunaikan segala tanggungjawab amanah yang dipikulkan oleh Allah Ta'ala ke pundak bahu kita. Paling tidak yang disuruh kita mesti buat, paling tidak yang dilarang kita mesti tinggalkan. Alhamdulillah, setelah kita berRamadan, hari ini dah masuk Syawal yang ke berapa? Syawal ke-12 ke 13? Syawal ke-12. Alhamdulillah kita dah masuk Syawal yang ke-12. Tahu-tahu kita dah masuk Syawal dah. Hari itu masa Ramadan kita nyebuk sangat dah masuk Syawal. Hari ini dah masuk Syawal, orang sebut biasa 12 Syawal ke 12 raya. Satu raya, dua raya, tiga raya, mana dia orang sebut Syawal. Hari ini 12 raya kan, bukan 12 Syawal. Pemilihan kalimah-kalimah ini tak ada masalah apa sebenarnya. Tapi dia ada beri kesan. Dia ada beri kesan. Bila sebut raya, budaya kita hari ini, bila raya, rumah terbuka. Bila rumah terbuka, makan dan minum. Daripada satu raya, dua raya sampai hari ini, bila sebut raya, mana ada puasa? Pasal di antara amalan bulan Syawal ialah puasa 6. Adik-adik puasa 6 dah? Dah habis dah? Tak habis lagi? Tak dah mula belum? Jadi
Memanglah puasa 6 ni memang termaktub dalam hadis. Rumah terbuka mana termaktub dalam hadis. Bukanlah kita nak membida'ahkan pula. Boleh je. Tapi masalahnya ialah bila kita membesarkan rumah terbuka, jadi puasa sunat yang sunnah tu dah kita lupa. Kita lupa. Itu je masalah dia. Lain tak ada. Tapi kalau kita boleh buat rumah terbuka, kita pun boleh buat amalan puasa sunat 6 hari tu, 6 Syawal tu tak ada masalah apalah. Cuma puasa 6 Syawal ni yang terbaik dia 2 Syawal tu start dah. Yang cantik dia paling high class sekali yang paling tinggi sekali mutu dia ialah 2 Syawal tu mula dah. 2, 3, 4, 5, 6, 7 Syawal. Kalau tak dapat pada tu lah. Paling tidak koman-koman pun kita buat 6 hari, kita ambil Isnin Khamis, 6 hari, 3 minggu selesai lah. Yang penting kita kena ada satu cita rasa, macam mana kita nak buat juga puasa 6 Syawal. Walaupun dia sunat. Kita belajar ngaji dah benda sunat ni, buat pun tak apa, tak buat pun tak berdosa. Kalau buat boleh pahala, kalau tak buat taklah berdosa. Tapi kepada kita yang percaya dan yakin kepada Allah Ta'ala, maka walaupun sunat, maka kita akan berusaha untuk melaksanakannya, menyempurnakannya. Alhamdulillah juga bila masuk Syawal ni, kita pun hasil berkat daripada kita bersabar sedikit, kita bertabah sedikit, maknanya Allah Ta'ala bagi kita rezeki, dah boleh sembahyang rapat-rapat. Dah boleh sembahyang rapat-rapat. Cumanya ada beberapa SOP yang masih lagi kekal, pakai topeng dan seumpamanya. Apa-apa hal, alhamdulillah lah. Berapa tahun, dekat 3 tahun kita tak sembahyang raya di masjid kan. Jadi alhamdulillah kali ni Allah berikan kita rezeki, kurniakan kita suatu kelebihan, nama dia dapat kembali sembahyang semula berjemaah di masjid dan di surau. Alhamdulillah kita masih lagi dapat berkuliah maghrib kitab Rahsia Kematian Imam Qurtubi rahimahullah. Qal musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa iyyakum amin. Apabila semua orang sudah duduk di atas kuburnya, dalam kalangan mereka ada yang telanjang dan ada yang berpakaian, ada yang hitam dan ada pula yang bersinar terang bagaikan matahari. Mereka menundukkan kepalanya selama 1000 tahun sehingga bangkit dari arah sebelah barat bola api yang berjalan di atas padang pasir. Maka seluruh pemimpin rombongan golongan manusia, jin, burung, binatang buas terkejut. Setelah itu amal perbuatan masing-masing mula bercakap kepadanya, bangun dan pergilah kepada mahsyar. Kan kita cerita bab mati kan? Kan kita cerita bab mati hidup balik. Sebelum tu ada pandangan menyebut sebagian manusia ada yang dikumpulkan di padang mahsyar menurut kesukaannya ketika hidup di dunia. Golongan yang suka bersandar pada tiang masjid untuk mengasihkan diri, menghabiskan masanya untuk melakukan iktikaf. Maka ketika salah seorangnya bangkit dari dalam kuburnya, tiba-tiba ada yang memegang tangan kanannya, tetapi dia tak melepaskan tangan itu dari tangannya dan berkata, "Nyahlah kamu tak menggangguku daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala." Tetapi dia dipegang lagi sambil berkata, "Aku adalah sahabat kamu yang akan menemani kamu sehingga Allah Ta'ala memberi keputusannya kepada kita. Kerana dialah sebaik-baik pemberi keputusan. Pemabuk akan dibangkitkan dalam keadaan mabuk dan peniup seruling dibangkitkan dalam keadaan meniup seruling. Demikianlah setiap orang akan dibangkitkan menurut keadaannya ketika dia menghalang orang lain daripada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala." Jadi di antara perangai-perangai kita ni bila bangkit daripada kubur ialah apa yang kita buat banyak masa di dunia gitu. Kalau kita buat banyak maksiat, maka kita bangkit kan kita maksiat lah. Kalau kita banyak melakukan perkara yang baik, maka kita akan bangkit melakukan yang baik.
Seperti beberapa hadis dalam riwayat yang sahih bahawa peminum arak akan dibangkitkan dengan botol minuman tergantung pada lehernya dan gelas berada di tangannya. Baunya amat busuk, lebih busuk daripada jenis bangkai yang ada di bumi, dan akan dilaknat oleh seluruh makhluk yang melaluinya. Sebab itu, ketika mana kita berjaya mengimani Allah Ta'ala, lalu kita berjaya meyakinkan diri kita apa juga yang disebut oleh Allah Ta'ala, kita yakin, bahkan kita senantiasa mencari-cari apa juga yang sepatutnya kita dengar daripada Allah Ta'ala. Kalau kita gagal mencari-cari apa juga kata-kata Allah Ta'ala, kehendak Allah Ta'ala, nanti kita akan gagal untuk bukan sekadar mengimani, bahkan kita akan gagal apa yang patut kita buat dan apa yang tak patut kita buat. Pasal atas dunia ni memang Allah Ta'ala berikan kita kebebasan, tetapi setelah kita mendengar firman-firman Allah Ta'ala, setelah kita memahami kehendak maksud Allah Ta'ala, seperti mana ditujukan Nabi-Nabi Rasul-Rasul, Nabi kita Muhammad SAW, para alim ulama menyimpulkannya, menjelas menerangkannya, maka kita akan berbuat sesuatu yang kita mesti akan berpuas hati. Kalau tidak, nanti kita akan puas hati. Serba tak kena, serba salah. Tapi kalau kita berbuat sesuatu yang mengikut perkiraan, pertimbangan Allah Ta'ala, kita akan berpuas hati. Walaupun orang tak suka memandang, walaupun orang tak suka mendengar. Macam benda ni lah. Bila kita berjaya mengamati, kita berjaya mengenal, mengetahui, rupa-rupanya kehidupan kita di atas dunia ni akan memberikan kesan yang amat dahsyat di akhirat. Adik-adik ada dengar berita semalam yang ada pelajar 5 orang dilanggar di lori tu kan, mati semua kan. Kesemua pelajar, kalau kita belajar baca hadis tentang orang belajar ni, terutamanya orang yang belajar ilmu agama, maka di antara hadis-hadis pernah menyebut orang yang belajar ni, dia sebenarnya ranking dia tu, keadaan dia tu sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Sebab itu pelajar-pelajar ni, terutama yang belajar agama, maka dia berhak untuk mendapat zakat asnaf fi sabilillah. Banyak orang silap, dia nak bagi zakat 8 asnaf, dia tahu tapi dia tak faham. Dia nak bagi zakat, dia kata dia ni susah ke senang Ustaz? Padahal asnaf zakat tu ada 8 kan? Fakir, miskin. Yang betul-betul susah ada asnaf dia, fakir dengan miskin. Jadi yang lain-lain tu fi sabilillah, ibnu sabil, amilin. Jadi tak mestinya susah. Kadang-kadang orang silap, dia tengok orang tu ada kereta, orang tu ada rumah, dia ingat orang senang. Macam Pak Lebay jadi Tok Imam Masjid Surau, Tok Siak. Kalau dia ni Tok Imam Masjid Surau, kalau masjid dia adalah dibagi sikit imbuhan oleh kerajaan, itu pun 1,000 lebih je, bukan sampai 10,000 pun. Tok Siak berapa ratus je, Bilal berapa sen je. Kalau surau-surau, hapah tak dapat, sesen tak dapat. Jadi apa salahnya zakat-zakat tu kita berikan kepada mereka dalam asnaf fi sabilillah. Ialah dia buat kerja, tumpuan kerja dia jaga masjid, jaga surau. Kadang-kadang dia tak sempat nak cari makan, berniaga pasal nak jaga masjid dengan surau. Macam Tok Imam, kalau dia bujang tak apalah, cukuplah sekadarnya 1,800 ke apa 1,200-1,300.
Takkan selama-lama tu imam nak membujang sampai umur 50. Macam pelajar-pelajar hafal Quran, pelajar-pelajar agama terutamanya, mereka perlukan bantuan. Jadi di antara cara membantu ialah 8 asnaf itulah. Tapi kita silap faham. Bila sebut je pelajar, ada orang payah nak terima, tak nak dia bagi. Dia tunggu orang tu fakir, miskin, baru nak tolong. Ini beberapa perlukan penjelasan yang panjang lah. Dan kita kena ingat, bila kita berjaya mengenal akan erti hidup ini, rupa-rupanya hidup ini akan beri kesan yang amat dahsyat di akhirat. Maka kalau kita berjaya sentiasa berusaha untuk menjadi orang yang baik, maka kebaikan itu nantilah ia akan tergambar di akhirat. Tapi kalau kita tidak ada usaha ikhtiar untuk memperbaiki diri, pasal kita kena ingat, baik-baik ni di mulut sedaplah menyebut. Dan kita kena ingat, maksum-maksum ni, yang hanya dapat maksum malaikat. Yang dapat maksum ialah Nabi-Nabi Rasul-Rasul. Selepas Nabi Muhammad tak ada dah Nabi Rasul. Maka kita yang tak Nabi Rasul ni, yang bukan malaikat ni, manusia biasa ni, sudah tentu ada salah dan silap. Walau serban dia sebakul sekalipun, meleret jubah dia, tetap ada salah dan silap. Maka bila tak lepas daripada salah dan silap, maka akan beri kesan nanti di akhirat. Sebab itu bila kita berjaya mengenal Allah Ta'ala, kita berjaya mengetahui ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka di sana Allah Ta'ala berikan kita peluang untuk berusaha, berikhtiar, memperbaiki. Memperbaiki. Memperbaiki ni kalau kita guna istilah yang paling best sekali, taubat lah. Taubat. Maka sejarah membuktikan bahawa ramai je orang-orang yang hebat-hebat, yang asal usul dia bukan baik pun. Tapi ketika mana dia mula mengimani Allah Ta'ala, dia mula mengimani apa juga yang disarankan oleh Allah Ta'ala, maka dia menginsafi, dia menyedari. Sebab itu dia akan berusaha untuk memperbaiki. Nak memperbaiki ni ialah pertama makan masa. Orang yang biasa tak solat, tiba-tiba nak solat, memang payah. Memang payah. Tetapi kalau dia ada satu keinsafan diri, ada kesedaran, macam mana payah sekalipun, dia akan asuh diri dia untuk bangun pagi subuh yang payah tu. Kalau zuhur dengan asar, kita tahu zuhur asar ni waktu siang, tengah hari, dah minum Milo ais, dah makan bihun sup, makan nasi biryani, makan nasi Arab. Itu pun kadang-kadang malas solat. Cuba bayang kalau subuh, kita tengah tidur sedap, hari ni kebetulan pula hari ni hujan lebat, malam kami sejuknya, tarik selimut, peluk bini, memang payah nak bangun. Tapi kalau kita ada satu keimanan yang tinggi, solat itu benda yang wajib, satu bala kalau kita solat, macam mana penat letih sekalipun, sedap tidur sekalipun, kita akan berusaha untuk mencelikkan mata. Kita akan berusaha untuk bangun juga pagi subuh tu. Pasal kita tahu bahawa solat ni kalau tidak solat, solat ni perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh kita tak buat. Kalau Allah Ta'ala suruh kita tak buat, agak-agak kalau ustaz suruh kita tak buat, lagi dah tak buat. Seorang isteri, kalau perintah Allah Ta'ala dia tak buat, agak-agak perintah suami dia ikut. Anak-anak, kalau perintah Allah Ta'ala dia tak beriman betul-betul, dia tak solat,
Agak-agak perintah mak ayah dia nak ikut. Memang tak ikut punya lah. Sebab itu, mau tak mau, mesti kembali kepada asas. Bab-bab kematian ni, kalau kita tanya siapa-siapa pun, semua orang tahu mati. Baik nama dia bukan Melayu ke, baik nama dia bukan Islam ke, mereka percaya adanya kematian. Orang yang tak ada agama sekalipun, etis ke, komunis ke, nak tak nak di hati kecil dia, dia percaya adanya kematian. Paling tidak dia tengok mak bapak dia mati dah. Paling tidak dia tengok nenek moyang mati dah. Paling tidak dia akan tengok sana kubur, sini kubur, tanah perkuburan Islam, tanah perkuburan Kristian, tanah perkuburan Sakai. Maknanya nak tak nak di hati kecil dia percaya akan adanya kematian. Cumanya ketika mana dia gagal memahami kematian yang sebenarnya, sebab itu dia tak kisah apa yang berlaku setelah mati. Yang dia kisah semasa hidup sebelum mati. Saya nak tekankan keimanan tu satu. Kemudian saya nak tekankan pengetahuan tentang keimanan tu. Baik. Baru ni, kita ni dah 12 Syawal. 12 raya lah. Baru ni kan kita raya hari Senin. Kan bila kalender menetapkan raya Selasa. Walaupun kalender tu tulis hari Selasa, tapi macam mana pun kita masih berpegang lagi adanya tengok anak bulan. Bukti dia ada tempat tertentu yang dipanggil balai pencerap nama dia. Nak tengok anak bulan. Jadi kita manusia ni yang kurang ilmu ni menyebabkan iman kita longgar, kita bising. Apa ni? Raya Selasa. Tengok Brunei hari Senin. Tengok Indon hari Senin. Kita bising, tak puas hati. Bila tak puas hati, majoriti di Malaysia ni tak puas hati hari Selasa, tiba-tiba Allah Ta'ala kabulkan permintaan dapat raya Senin. Bila raya Isnin, dah terkejut beruk pula dah. Dia salahkan pula dah. Apa ni hari Senin? Kata Selasa hari Senin. Dah kata nak hari Senin. Bila bagi raya Senin dah kata tak sempat lah, itulah, inilah. Nampak? Orang yang beriman, orang yang ada pengetahuan, maka dia tak kisah. Ni tuan-tuan, kisah tak kisah, hari ni dah 12 Syawal lah. Hari tu kan kita sibuk masa Ramadan. Belum lagi habis Ramadan, semua nak sibuk nak raya dah. Dah keluar lagu raya, mood pun mood raya dah. Mood raya. Tak salah mood raya. Tapi jangan sampai dilupakan Ramadan tu. Walaupun berpaki sehari dua hari lagi. Bila dibagi Syawal, dah tak ada Syawal dah. 1 raya, 2 raya, 3 raya. Orang tak sebut dah 1 Syawal, 2 Syawal, 3 Syawal. Tak ada dah. Dapat je Syawal, dah tak ingat Syawal, dah ingat raya je sampai ke habis. Benda ni macam kita pandang mudah-mudah, tak, bukan semudah tu. Bukan semudah tu. Kita ni bila kata pihak yang berwajib menetapkan Isnin tu hari raya, kita kata tak sempat lah, terkejut beruk lah, begitulah, beginilah. Begitu begini terkejut beruk pun, hari Senin tu baju bergosok je pun, baju raya. Butang baju Melayu ada pakai je pun. Sembahyang raya macam biasa je, penuh je masjid surau. Sini macam mana? Sembahyang raya ada? Ada? Raya je. Tak ada masalah apa. Tak ada masalah apa. Makan lemang ada semua. Cuma kena beratur lah kat kedai lemang kan. Booking tak ada lah. Nak tunggu kat situ. Rendang rasa je. Ketupat, apa lagi? Lontong, apa lagi? Semuanya rasa, tak ada masalah apa pun, beraya je. Tuan-tuan cuba bayang. Kematian ni tak ada penetapan.
Awak besok mati. Awak minggu depan mati. Kalau nak ada pun pengidap kanser. Pengidap kanser yang tahap dia kritikal lah, tahap 4 kan. Adalah. Baru ni tadi saya baru dapat satu berita bagaimana seorang tu pengidap kanser yang teruk kritikal, doktor beritahu dah tarikh maut dia. Itu adalah seorang 1 juta kot. Tapi itu pun tak pasti, banyak je. Doktor jangka 3 bulan. Doktor jangka 2 bulan. Tiba-tiba tak mati-mati juga. Kita ni bila terkejut je tarikh hari raya, bising kita. Tapi bising-bising pun nyambut raya juga. Bila mati nanti, tak ada tarikh tau. Tiba-tiba mati. Macam. Raya hudur-hudur pun, baju raya siap dah. Tak sempat buat kuah rendang pun ada jual siap. Walaupun mahal sikit. Mati, sampai di waktu mati, sedia dah. Sebab itu, kita tak kisah. Di antara keutamaan kita ni, kematian ni. Mati yang tak ada tarikh ni, kita dah bersedia ke belum? Raya bersedia tak bersedia tetap raya. Mati ni dah bersedia belum? Jangan sebut kiamat. Kiamat tu lagi orang kata kiamat lambat lagi ustaz. Okey, tak apalah lambat kiamat. Kita ambil kiamat kecil, mati tu. Bayang yang kita sebut tadi yang aksiden tu, pelajar-pelajar aksiden tu, 5 orang tu. Salah seorang daripada ialah Ustaz Aidul, orang Hulu Selangor. Tinggal di Kuala Kubu. Anak dia. Bapa tak mati lagi. Bapa dah 50-an dah, baik saya lebih kurang. Anak pun umur 22, mati dah. Ni adik-adik, jangan ingat adik-adik ni, wah tak ada sekecil mana, oh sihat, tak mati-mati. Jangan, tak tentu. Gua-gua lebih-lebih, tersangkut tengkuk dekat katil, mati. Main. Gua-gua tolak-tolak kat tangga, jatuh tergelincir, terselit tengkuk dekat tangga tu. Dia macam. Adik-adik main. Sebab itu kena ada persediaan. Kalau kita gagal memahami tentang kehidupan, tentang kematian, jadi kita tak bersedia. Pahala tak banyak lagi, dosa tak terampun lagi, maksiat masih tak taubat lagi, Quran tak khatam lagi, bacaan tak betul lagi, Fatihah serabut, fardu ain, fardu kifayah. Kesemuanya itu akan memberikan kesan. Saya nak sebut tu mungkin bagai tak sedap dengar lah bukan. Macam kita kata tak apalah raya kan. Pasal raya ni datang setahun sekali kan. Tapi ialah sampai ini nasib alhamdulillah ni tuan-tuan anak Korea ni kan. Alhamdulillah lah ada pelajar tahfiz. Kira ramai lah ni. Kalau pelajar tahfiz ni tak ada atau cuti, 2-4 orang je. Seorang dalam bilik tengah menguruskan audio. Dan saya bukan nak kutuk ni, nak mengata je. Saya nak katanya tuan-tuan, bahawa kita ni terlalu ambil mudah, memudah-mudahkan. Tak apalah tuan-tuan nak beraya sana, sini. Tapi ketika tuan-tuan balik, takkan sembahyang 3 rakaat pun tak boleh berjemaah kat surau. Siapakah lagi yang akan memakmurkan surau kita kalau bukan anak Korea? Itu tak masuk lagi masalah ilmu pengetahuan. Tuan-tuan, atas dunia ni peluang untuk kita mengenal pasti, untuk kita mengetahui. Yalah tuan-tuan, ilmu ni penting tak penting, saya nak ungkit balik. Mula-mula sekali wahyu turun, apa dia? Iqra. Ulama-ulama menafsirkan dia sebahagian daripada kesempurnaan suatu tuntutan ilmu. Dan memang pun kalau kita perhati tengok mujizat Nabi-Nabi Rasul-Rasul, special Nabi Muhammad SAW ni mujizat dia lah ilmu. Quran tu ilmu. Mujizat kita ilmu. Kalau Nabi Musa dia ada mujizat nama dia tongkat, jadi ular kan.
Masing-masing mukjizat. Tapi special untuk Muhammad SAW, dia ada punya nama dia ilmu. Ilmu. Kita kena ingat balik. Kan Nabi pernah sebut, Man arada dunya. Siapa-siapa yang nakkan dunia, fa'alaihi bil ilmi. Mesti dengan ilmu. Mesti dengan ilmu. Wa man aradal akhirah. Siapa-siapa nakkan akhirat, fa'alaihi bil ilmi. Mesti dengan ilmu. Siapa nakkan waman aradahuma. Siapa nakkan kedua-duanya, mesti dengan ilmu. Sebab itu Allah Ta'ala, ketika mana kita berilmu, kita akan dapat. Kalau kita rajin, sekarang ni kan zaman medsos, maklumat ni cepat, ujung jari je. Cuba buka YouTube tengok. Buka YouTube. Negara China. Ini bukan China Malaysia. Tu China komunis tu. Terlalu besar China tu. China komunis ni, dia komunis. Di mana ada Tuhan? Mana ada agama? Tapi dia berjaya mendalami ilmu. Hebat tak hebat tuan-tuan, ilmu yang ada pada China ni. Tuan-tuan dulu kan ada jam. Apa jam digital kan? Jam digital tu kan ada tulisan Arab, Al-Quran, Bismillah. Lepas tu ada lawangan azan. Itu siapa yang buat tu? Kilang mana datang tu? Kilang Cina lah. Bukan kilang pada Saudi, Arab Saudi. Tak. Bukan kilang kat Balakong. Tu. Kilang dekat Cina komunis tu. Kalau tuan-tuan ada pengalaman pergi ke China, tempat yang paling popular orang Malaysia pergi itulah Guangzhou. Kawasan perindustrian kan. Besar terpampang. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal dia bukan beriman Allah Ta'ala pun. Besar digital tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Asyhadu an la ilaha illallah. Colouring. Merah, biru, hijau. Macam-macam colour dia. Lawa. Beribu-ribu harga dia. Dia boleh buat macam tu pasal apa? Ilmu lah. Ilmu. Kita malas nak menuntut ilmu. Alah beli je Ustaz. Duit banyak. Dulu kan. Zaman-zaman Tun Razak dulu. Bila mak ayah nenek moyang pergi ke Mekah. Dia mesti bawa balik sejadah dengan kopiah. Saya tanya. Kopiah-kopiah tu ada kilang di Saudi ke? Semua daripada China. Made in China. Made in China. Made in China. Semua China. Padahal ada tak beriman pun. Tapi pasal berilmu. Dia berilmu. Dia boleh bukan sekadar mengeluarkan pakaian syiar untuk orang Islam. Bahkan dia boleh mengeksport. Menguasai barangan syiar orang pasal ada ilmu. Ketika ni projek-projek mega di negeri China, kita ni paling kuat buat jambatan pun menyeberangi sungai. China ni dia boleh menyeberangi daripada Ulu Yam sampai ke Sungai Tua, jambatan dia. Dia boleh menyeberang, dia boleh buat jambatan walaupun lereng bukit tu mencanak macam ni. Dia boleh buat jambatan tu. Dia boleh buat jambatan menghubung negeri kampung-kampung yang di ulu-ulu atas gunung. Projek mega yang terbaru ni dia buat empangan yang besar tak besar, dia empangnya 2 gunung. Kan kita pernah dengar cerita kan, empangan Ma'arif, padang pasir yang tandus. Dibina empangan, boleh menakung air, menyuburkan lembah-lembah yang di sekitar empangan tu. Asal-asal dia tanah kering je. Dunia ni tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi belaka. Israel ni, kita kira orang marah lah Israel ni. Jahat. Zalim. Jahat. Membunuh Israel ni, Yahudi ni. Negeri dia kecil je. Tapi tuan-tuan tahu tak? Oleh kerana dia berilmu, canggih tak canggih ilmu, canggih tak canggih pertanian, penternakan, baik ikan, baik lembu, kerbau, kambing, tanaman, yang paling canggih sekali ketika di atas dunia, teknologi canggih daripada Israel lah.
Dia tak main dah bela-bela ikan dalam kolam ni, tak main dah. Dia bela ikan dalam laut. Dia bina sangkar di laut yang dia boleh tentukan bila nak tuai. Berapa bulan boleh tuai dah. Boleh menghasilkan penghasilan yang maksimum baik dia. Sangkar yang dia buat tu cukup dengan keperluan makan, keperluan minum, keperluan ubat, keperluan vitamin. Israel. Dia boleh lembu, canggih tak canggih, tak payah kita boleh lembu lepas. Leceh dia kata. Dia boleh lembu indoor, in-house, dalam kandang. Perangai lembu kambing ni dia suka tonyoh tengkuk dia, kepala dia suka garu-garu dekat pokok kan. Suka. Apa dia buat? Dia buat bros yang besar, automatik. Lembu tu sentuh je, nanti bros tu akan pusing. Canggih tak canggih? Vietnam. Orang panggil Vietnam. Vietnam ni apa sah negara tak mundur lah apalah. Tuan-tuan tahu tak? Vietnam ni, kita kata mundur pengeluar tenusu di antara terbesar dunia, Vietnam. Fa'alaihi bil ilmi. Allah Ta'ala ketika menjadikan kita manusia, menjelaskan kehidupan sebenar kepada manusia melalui lisan Nabi dia, maka Nabi sebut dah 1400 tahun dulu, fa'alaihi bil ilmi. Mana berlakunya kejatuhan kepada orang Islam bukan pasal Islam yang dianuti itu. Kerana orang Islam itu dia tidak mengenal akan agama dia yang sebenar macam mana. Terbukti Nabi Muhammad SAW, kita ke mana dia ada ilmu wahyu tu. Tuan-tuan tengok kalau kita ngaji sejarah, ada adik ujian sejarah tak? Sirah. Ada kan? Saja sirah kan? Kan zaman masa Nabi duduk di Mekah, kan orang Arab ni jahat. Keras kepala, keras hati. Keras kepala tak keras kepala, keras hati tak keras hati. Dapat anak perempuan, anak sendiri, bukan anak buluh betung, anak kandung bini dia, hasil air mani dia. Berasa malu muka kalau dengar cerita, dapat anak perempuan, malu muka. Dia punya malu tak malu, dia tanam hidup-hidup anak perempuan tu. Tu keras hati tak keras hati tu. Tapi bila mari wahyu, mari ilmu daripada Allah Ta'ala, Nabi sebut bukan sekadar perempuan tu diterima, bahkan dijaga martabat dia. Kan ada cerita sejarah menyebut zaman Mu'tasim, zaman Abbasiyah ke Umayyah, bila mana di satu ketika dicatat dalam sejarah tu, bagaimana seorang perempuan muslimat, perempuan Islam, tiba-tiba dia terbuka aurat dia, bukan ada orang selak kain dia, tak. Angin kencang sikit, terselak kain jubah dia. Angin datang, terselak kain jubah dia. Tiba-tiba dia tertawakan oleh puak Yahudi. Ada puak Yahudi 4-5 orang mentertawakan. Padahal puak bukan puak Yahudi selak pun tak. Lalu terasa maruah perempuan ni digoncang. Maka bersuara, ya Mu'tasimah. Padahal Putrajaya dengan pasar tempat perempuan terselak kain tu jauh. Oleh kerana dapat berita yang memalukan itu, turun kerajaan yang berwajib untuk membela martabat perempuan Islam ni. Padahal terselak je. Bukan pakai skirt pun, tutup aurat, cuma terselak sekejap, lepas tu ditertawakan. Oleh kerana mukjizat Al-Quran, wahyu Allah Ta'ala yang penuh dengan ilmu pengetahuan, maka dijaga martabat perempuan tu. Hari ni cuba tengok, bila orang tak berminat dengan ilmu, tak berminat dengan wahyu, anak-anak orang Islam, perempuan lelaki, selamba je buka aurat. Selamba je, tak ada rasa salah pun. Buka aurat,
Kadang-kadang kita seronok tengok anak-anak, yelah dah besar-besar, anak dara lawa kan. Tak kisah kita nak pakai skirt pendek ke, nak pakai seluar ketat sendat ke, nak pakai baju t-shirt ke, apa kita kisah. Tak, saya nak sebutnya punca dia tadi tu pasal tidak berpengetahuan. Tu bala dia. Tuan-tuan tengok kita ni punya, saya bukan nak kata tuan-tuan ni bodoh benar, taklah, marah pula orang kan, berasa hati pula garang. Wah, ustaz garang hari ni tak ada garang mana pun, slow-slow je. Santai-santai je. Jadi saya nak buktikan je kebodohan yang kita ada ni. Pasal tak nak mengaji, tak nak ambil wahyu mukjizat yang penuh dengan ilmu pengetahuan tu. Kita ni bila anak-anak dah besar, dah habis sekolah, lepas SPM, kita tengok duduk rumah nak buat apa? Pergilah kerja, cari duit. Kalau anak lelaki saya setuju. Pasal anak lelaki ni nanti dia akan bertanggungjawab bila dia kahwin, dia sebagai tonggak sebuah rumah tangga, dia akan menyempurnakan nafkah, dia akan menyempurnakan kesempurnaan sebuah rumah tangga, rumah yang selesa, walaupun tak rumah banglo, walaupun tak rumah sendiri, sekurang-kurang rumah yang selesa dia mampu untuk bayar sewa, makan, minum. Anak perempuan dia berbeza. Anak perempuan ni selagi dia tak kahwin, itu tanggungjawab 100% seorang bapa. Tapi bila seorang bapa tidak berpengetahuan, dia ini melepaskan tanggungjawab dia. Kau kerjalah, Rekap. Kurang-kurangnya nanti kau nak nyambung belajar, ada modal. Padahal tanggungjawab bapa untuk menyempurnakan pengetahuan anak-anak. Engkau tahu dah engkau ada anak, tanggungjawab engkau. Kalau dia nak belajar, engkau kena sempurnakan. Engkau kena cari, kena ikhtiar. Kenapa mesti dipaksa anak tu belajar apa-apa bekerja? Kau kerjalah, tak apalah. Kerja ni tuan-tuan ketika hari ni realiti kan. Orang paling suka anak muda sekarang ni kerja dengan speedmat. Saya bukan nak kata hudur ke speedmat lah, tak lah. Tapi ambil contoh je lah. Speedmat ni berapa dia bagi, berapa gaji dia boleh bagi? Sampai 10,000. Sampai 10,000. Sampai paling kuat pun 1,500. Paling kuat 1,500 punya gaji. Yang perempuan lengan pendek, seluar ketat, kadang-kadang tak bertudung. Kalau bertudung pun lebih kurang macam tu je lah. Waktu sembahyang tak tahu boleh ke tak boleh. Pergaulan bebas. Tak masuk lagi yang kerja di 7-Eleven. Kalau orang jual arak, kalau di 7-Eleven kan boleh jual arak. Nanti bila beli arak, dia cashier. Satu masalah dah. Dah dapat 1,500, bukan 15,000 pun. Tergadai maruah, buka aurat. Tergadai maruah, tak solat. Kita ambil, kalau kita tak ambil bak aurat, kita ambil bak solat, sudahlah. Jadi itu pentingnya pengetahuan. Macam kita katakan, Allah Ta'ala ni tuan-tuan, selagi kita hidup atas dunia, rezeki kita takkan putus. Percayalah, yakinlah. Cumanya Allah Ta'ala ni dia pandai dan cerdik. Dia tak beritahu berapa rezeki kita. Pasal dia nak kita berusaha. Berusahalah. Macam kita katakan, dulu-dulu orang kata apa? Orang dulu percaya apa? Ini sekolah agama ni ada sijil ke? Ini tahfiz-tahfiz ni ada sijil ke? Ada masa depan ke? Saya nak sebut tuan-tuan, kawan-kawan yang sebaya dengan saya ketika ni dah ada jadi doktor. Dah jadi ketua dekan, ketua jabatan. Hafal Quran je. Nak sebutnya lah, bukan kita nak act tak. Pasal orang kata ini apa Quran nanti ada masa depan ke? Saya buat saya pun anak 8 orang, menantu dah 2 orang, bini je baru seorang. Itu tara-tara tak doktor, tara-tara tak PhD. Kau yang PhD tu, kereta dah main-main lah. Mes je, kereta mewah je. Kalau saya ni mungkinlah sekali bercakap sampul nipis.
Yang lain-lain tu ya ada title profesor apa semua, sekali bercakap tak main sampun nipis-nipis. Kalau kira dunia je. Tuan-tuan jangan bimbang lah bab rezeki ni. Tak ada lagi, kita kat Malaysia ni kan, sampai hari ni lah, ada tak dengar cerita orang tu mati pasal tak makan? Ada? Ada dengar berita tak? Tuan-tuan dengar cerita, ada orang Malaysia ni mati tak makan. Yang ramainya mati lebih makan adalah diabetes, jantung tersumbat, kolesterol, go out. Itu semua punca lebih makan. Mana ada orang Malaysia ni, jangan cerita bab lain, kita cerita bab orang Malaysia je. Kalau tidak pun Malaysia ni bersama. Kita cerita ke anak Korea kita ni lah, anak Korea kita ni ramai dah mati pasal tak makan ke mati pasal lebih makan? Adik-adik duduk sini berapa lama lah? Ada setahun 2 tahun? Ada dengar cerita orang sini mati pasal tak makan? Tak ada kan? Mana ada? Yang mati pasal lebih makan tu ramai. Kencing manis, go out, jantung tersumbat, kanser. Itu semua punca daripada pemakanan. Nak sebutnya rezeki ni, tak usah bimbang. Kita kan kadang macam tu, nak sangat rezeki tak kisah halal haram. Hari ni kan banyak orang berfikir, Malaysia ni payah Ustaz. Macam saya sebut dia selalu kan, bab rasuah. Orang situ bab rasuah. Kita kata, kita pandang sesuatu tu dengan mata pandangan iman ke tidak? Dia kata payah Ustaz. Apa payahnya? Kalau kita pandang dengan pandangan iman, mudah je rasuah tu haram ke halal? Haram kan? Bila kita pandang dengan pandangan iman, keyakinan kepada Allah Ta'ala, Nabi sebut yang bagi rasuah pun tak boleh, yang terima rasuah pun tak boleh. Selesai. Tapi masalah dia, kita tak pandang rasuah tu dengan pandangan mata iman. Tu je. Memang payah dah lah. Banyak kawan-kawan yang bukan warga negara komplain. Dia kata Malaysia ni payah nak hidup pasal banyak rasuah. Aku kata, engkau bagi pasal apa? Engkau bagi dia ambil lah. Cuma engkau tak bagi. Tak boleh Pak Ustaz, kena bagi. Pasal apa? Yelah saya lesen tak ada. Itulah. Engkau masuk ke Malaysia ni, engkau masuk tu cara apa? Cara halal ke cara haram jadah? Kita diajar, jangan kata nak masuk tempat orang, nak masuk rumah orang pun kena bagi salam. Kan? Kan kita diajar, hari ni banyak orang berbincang tentang hari raya ni, di antara adab-adab, pergi rumah orang bagi salam. Assalamualaikum sekali dengar. Tak jawab. Kali kedua, Assalamualaikum dengar. Tak jawab. Last. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tak dengar. Balik lah. Dia ajar macam tu kan. Yang kita nak gegar pagar dia bersama. Kita intai sampai ke belakang. Sampai terselak kain melantik belakang. Dia ada ke tak ada, itu hak tuan rumah. Kita tetamu, kita bagi salam tak jawab. 3 kali jalan. Kita telefon, sekali telefon. Telefon sekali tak angkat. 2 kali tak angkat. 3 kali tak angkat. Belah tunggu apa lagi? Ini tak lepas telefon voice call, video call, WhatsApp. Sampai marah, woi, apa tak angkat telefon? Ya ilah. Kalau kita mengetahui, kita percaya itulah pengetahuan dia betul tepat. 3 kali bagi salam tak jawab, jalan lah. Ada masalah? Tak ada masalah apa-apa. Kebetulan dia bersedia menyambut tetamu. Dia bersedia. Kita mana tahu. Kalau yang kita belajar buat tetamu-tetamu ni kan. Di antara waktu-waktu yang tak berapa elok kita bertamu sebila? Waktu zuhur. Waktu zuhur tu kan waktu orang nak berehat. Time buka baju zuhur. Malam lepas isyak nak tidur rehat. Jadi lainlah kalau tamu kata, malam ni rumah aku jangan datang. Lainlah macam tu. Ataupun datang pukul 12. Tak apalah. Ini kita nak pergi, lepas tu time tu tak kena.
Jadi kalau kita datang ketuk pintu, dia jawab, dia jemput masuk. Kalau kita pergi bertamu, kita bagi salam, dia jawab. Dia jawab je, Waalaikumsalam. Dia tak jemput masuk apa, tak ada. Dia jawab je, Waalaikumsalam. Tak ada, dia kata, sila masuk. Kita nak gedah-gedah je, pun tak boleh. Dia cakap depan pintu je. Tak jemput masuk pun. Tak boleh masuk kita. Itu kena ingat tu. Kalau kita baca bicara tentang adab tetamu ni, nak masuk rumah orang ni, kalau kita bagi salam, dia jawab. Dia buka pintu. Itu pun kita tak boleh berada depan pintu rumah tu. Dilarang. Pasal takut nampak berdalam. Pasal dalam rumah ni kira aurat. Dalam rumah ni kira macam badan kita yang berlapik baju ni lah. Mana boleh kita tengok-tengok. Sebab itu dalam soal pembinaan rumah ni, agama ajar kita, rumah yang paling minimum sekali, kena ada 3 bilik. Bilik mak ayah, bilik anak perempuan, bilik anak lelaki. Tu di antaranya rumah yang selesa. Kemudian apa kita panggil? Sekarang ni kan kadang-kadang bentuk rumah ni, pembinaan rumah ialah yang buat rumah ni arkitek semua Cina kan, bukan Islam. Mana dia kira dosa pahala? Mana dia kira ada adab? Dia buat rumah tu, pintu masuk rumah tu, buka pintu je nampak dah pintu jamban. Masuk pintu rumah tu nampak dah pintu jamban, nampak dapur. Tuan-tuan kalau pergi ke negara Arab, budaya agama tu masih ada lagi. Kalau di Syria ni, kita masuk je rumah tu, terus masuk bilik tamu, tak nampak dah. Tak nampak dah bilik bilik keluarga, ruang keluarga, ruang dapur, tak nampak dah. Tak nampak lah anak dara rumah tu ada anak dara berapa orang. Kita kalau kat Malaysia ni buka pintu je, dia kata nampak anak dara. Bini tuan rumah berkemban pun tak nampak. Kita anggap benda tu simple kan? Tak, bukan simple tuan-tuan. Bila berlaku kejahilan dalam masyarakat, macam tu lah. Okey, ni last. Macam baru ni, banyak orang merungut. Yalah, itu kan kita kan PKP hampir 3 tahun. Kita banyak memerap, berkhalwat di rumah kan. Jadi bila kita keluar ni, terbuka sikit mata lah. Di antara kelemahan kita lah, ni kira-kira kelemahan lah. Tapi ialah bukan semua orang boleh selesaikan masalah kelemahan ni. Pasal ada tanggungjawab orang tertentu. Masa kita katakan anak-anak kita ni, zaman-zaman tiken ni kan, zaman-zaman tiken ni, kebanyakan mak bapak dia seronok benar kalau anak-anak dia boleh masuk sekolah agama. Pasal mak bapak ni pengalaman dia tak sekolah agama, dia merasakan 1001 macam ketidakbaikan bila tak ada pengetahuan agama. Dia tahu dah. Dia tahu dah bencananya kalau tak ada ilmu agama. Dia tahu dah. Soal hormat mak ayah, soal taat pada orang tua, menghormati, situ pun dah pening serabut kepala dah. Jadi kalau dia nak, biarlah zaman dia yang tak ada ilmu agama tu berlalu macam tu, dia nak zaman anak cucu dia nak agama. Tapi ialah tuan-tuan, buat macam mana kalau pihak kerajaan yang berkuasa, dia ada tanah, dia ada modal, dia boleh buat tapi dia tak buat. Dia boleh buat tapi dia tak buat. Saya nak sebut tuan-tuan, kelemahan kita ni, itulah dia, bab pengetahuan itulah. Sekolah agama, boleh katakan Alhamdulillah lah, setiap daerah tu ada. Tapi tak mencukupi. Tuan-tuan bayang, jangan kata sekolah menengah agama, sekolah kafar dia kafar. Kelas agama fardu ain. Saya tak nak ambil tempat tuan-tuan lah. Saya tinggal di Uluyam. Uluyam ni satu Korea, ada masjid, ada sekolah rendah agama ataupun kafar. Satu. Cukuplah. Mencukupi untuk penduduk sekitar. Di Batang Kali, ada 2 rasanya. Pasal penduduk ramai. Jadi yang akan mengisi, yang akan memenuhi kota pelajar sekolah agama ni, dia diambil, ditengok daripada sijil sekolah agama tu. Sekolah kafar, sekolah agama tu lah. Ramai yang inginkan, tetapi tempat terhad. Padahal kita merdeka puluh-puluh tahun dah. Kita merdeka puluh-puluh tahun dah.
Tuan-tuan, sila buat perbandingan. Explore sikit tentang pendidikan di Kelantan. Kelantan ni tuan-tuan, dia telah berhasil menghasilkan pelajar-pelajar bukan sekolah agama. Daripada form 1 tu dah ada dah penghafal Quran. Sekolah. Tuan-tuan kalau buat kajian sikit, tanya tu DQ, Darul Quran di Kuala Kubu tu, yang bukan institusi pengajian tinggi. Dia cuma bawah unit latihan, kursus dan latihan bawah Jawatan Perdana Menteri Bahagian Agama Islam, bawah JAKIM. Bukan institusi pengajian. Kebanyakan pelajar dia daripada Kelantan, SPM dia 7A, 8A, 7A, 8A. Pelajar-pelajar dia genius. Pasal apa di Kelantan, kerajaan dia menitik beratkan ilmu agama. Saya sebut tuan-tuan, Selangor dia adalah negara yang kaya. Kelantan yang panggil miskin lah, apa-apa kedana lah, tak membangun lah, air paip pun tak ada lah. Tak ada bincang air paip sensitif. Boleh cerita, itu satu slot yang lain lah. Tapi Kelantan dia orang kata berhudu-hudu, tak pandai memerintah lah, kuno lah, 3 tahun tak membangun lah. Di Mesir, pelajar Kelantan Mesir, dia ada 4 bangunan dia di sana. Selangor yang kaya, berapa biji bangunan dia dekat sana? Selangor yang kaya ni. Saya bukan nak kritik kerajaan, taklah. Tapi nak sedarkan tuan-tuan betapa pentingnya ilmu pengetahuan. Di Kelantan, kerajaan Kelantan berjaya membina bangunan untuk pelajar di Mesir, 4 buah bangunan dah. Selangor, duduk satu situ. Tuh. Pasal apa Kelantan dia mengutamakan ilmu, pengetahuan dan agama kepada masyarakat. Walaupun tidak dipublish, walaupun dipendam cerita tu. Dipendam cerita tu. Kalau tuan-tuan terlibat dengan Kementerian Pendidikan, cuba tanya di hati kecil Kementerian Pendidikan, di mana dia ambil usul ulul albab tu? Sekarang ni ulul albab hafal Quran daripada form 1 dan sampai peringkat STPM dah. Alhamdulillah lah. Tapi kita kata kalau tempat terhad, tuan-tuan bayang Ulu Selangor tu, penduduk Ulu Selangor pun ramai dah. Tempat terhad. Di situlah budak daripada Kajang Ulu Langat, di situlah pelajar daripada Shah Alam, daripada Kelang. Yang pelajar Ulu Selangor tu pun tak dapat. Saya dengar cerita Ulu Selangor tu ada dah tapak yang direservekan untuk sekolah menengah agama, tapi terbengkalai macam tu je. Dan saya bukan nak kritik kerajaan sangat, nak sebut bagaimana masyarakat tak ambil indah. Kalau berbincang politik, berdebat bukan main, kek sana, kek sini. Bincang, berdebat buat politik, wah, kita kerajaan begitulah, untuk rakyat lah. Masa engkau jadi menteri, kau buat apa? Masa engkau jadi menteri kewangan, apa engkau buat dengan duit negara? Masa engkau jadi menteri, apa engkau buat dengan kek tu? Hari ini sibuk dengan kek, bagi sana, bagi sini. Bukanlah garang sangat, tak adalah, sebut juga sikit lah kan. Tuan-tuan yang terkejut. Pasal puncanya itulah. Pasal keimanan tu dikesamping. Pengetahuan tu tidak ambil berat. Perbincangan, perdebatan ahli politik, kadang-kadang kita jadi bosan. Pasal apa? Tak diberi penekanan tentang pendidikan. Pendidikan. Pentingnya pendidikan, terutamanya agama. Tuan-tuan bayangkanlah, ni last lah, ni kedua last, sikit lagi. Kan saya sebut, saya nak ungkit balik. Saya nak buktikan betapa tak berpengetahuannya kita. Soal nengok anak bulan tu pun kita bertikai dah. Pasal kita tak tahu. Kalau kita tahu nengok anak bulan ni bukan semua orang boleh tengok. Itu kuasa pihak yang berkuasa. Kalau kita peribadi, kita naik dekat Sungai Tua tu tempat tinggi, tiba-tiba kita secara peribadi nampak anak bulan. Kita tak boleh istihar. Hukum tu pakai untuk kita je. Tak boleh, aku nampak anak bulan tu, kita kena diam, tak boleh. Kita punya tak berpengetahuan, kita komen.
Mufti cakap tak boleh pakai. Kita komen ni mufti macam tu lah, mufti macam ni lah. Kalau kita berpengetahuan, kita akan hormat. Kita ambil satu je lah tuan-tuan. Bila mufti kata kena buat macam ni, kan banyak komentar di medsos. Orang yang jahil, yang tak gerti baca Fatihah pun nak komen juga, nampak? Tapi kalau kita berpengetahuan, kita hormatilah. Sekurang-kurangnya hormat, dia orang yang berpengetahuan, mufti. Kita Selangor ni udur-udur pemufti, dia ada PhD tau, doktor. Dia ada kepakaran dia. Mufti, orang yang diberikan otoriti untuk membicarakan soal agama. Membicarakan soal agama ni bukan dia seorang. Dia ada dia punya AJK, jawatankuasa dia, komiti dia. Dia berbincang. Ada minit mesyuarat dia. Ada bengkel-bengkel dia. Bukan dia mandai-mandai dia je makan masa. Tapi pasal kita ni tak diajar. Paling tidak tak diajar untuk beradab. Nampak? Tak diajar untuk beradab. Kadang-kadang kita mengata nista ke mufti. Kalau orang yang kita kata yang berpengetahuan agama tinggi tu kita boleh tak beradab, mengata nista, sama-sama kita sumpah seranah lah. Dia kata sumpah seranah, kita fitnah lagi. Sekadar itulah tuan-tuan, macam-macam keluarkan. Jadi yang penting sebelum kita mati ni, kita kena buat persediaan yang rapi lah. Paling tidak persediaan kita, bagaimana agama yang kita anuti, bagaimana keimanan kita. Adik-adik tengah umur muda-muda ni, Allah Ta'ala pilih mak bapak adik-adik duduk di tahfiz ni, ngapal elok-elok. Besok dah tua-tua baru nak ngapal, tak larat dah, pening kepala. Dah tua-tua besok baru nak mengaji, tak nak dah, malas dah. Kalau nyembang kedai kopi berjaga jam sanggup. Nak mengaji, menguap je lah kerja dia bukan. Tengah muda-muda ni, rajin-rajin belajar. Jangan malas-malas. Ikut peraturan. Sehari kena ngapal berapa? Satu muka. Memang kita ni tak sama rezeki masing-masing. Ada setengah kawan-kawan setengah jam dapat dah 2 muka. Ada setengah kawan-kawan sejam tak dapat apa-apa lagi. Jangan tension, jangan boring. Agama macam tu perangai dia. Agama ni ikut kerajinan. Kalau kita rajin dapat. Kalau tak rajin kita malas takkan dah dapat. Wallahu a'lam. Sekadar itulah. Yang baik pada Allah Taala, tak baik pada saya, mohon ampunan maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.